Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 KSSM. Okey, hari ini kita bersama dengan kelas 4 Omega. Okey, so kita sambung pengajaran yang semalam. Okey, selamat datang kepada yang baru masuk. Okey, siapa yang baru masuk sila isikan link kehadiran ya. Okey, siapa yang baru masuk sila isikan link kehadiran. Okey, so kalau yang kita dah belajar semalam, kalau kita lihat yang semalam kita belajar mengenai peragatan di dalam makmal. Okey, so saya mengharapkan lah semua pelajar dah buat nota, dah jawab soalan, so tak ada masalah. Okey, so kita pergi kepada 1.2 iaitu pembuangan bahan sisa. Okey, so selalunya lah kan saya nak tanya kamu, selalunya Megat, kalau kamu buang barang sampah-sampah tu, boleh ke kalau kamu kupas kentang macam kentang ya, kamu kupas kentang, lepas tu kamu buang dalam sinki, boleh tak? Tak. Tak boleh. Kenapa? Mesti mak marah kan? Kenapa mak marah? Sebab akan tersumbat. Betul Megat? Okey, Azila. Azila, Ya, cikgu. Azila, kalau cikgu kamu masak, tolong mak masak kat rumah. Okay, lepas tu mak kata tolong buangkan minyak. Minyak tu selalu mak kamu buang dekat mana? Minyak yang dah guna. Selalu buang kat mana Azila? Tahu tak? Saya tak pernah tolong. Selalu letak kat mana? Aina letak kat mana Aina? Kalau minyak yang dah guna, dah habis, dah guna banyak kali tu, kita nak letak kat mana? Buang. Buang. Yelah buang. Buang kat mana selalu buang kat mana? Boleh ke buang kat sinki tu? Boleh. Buang je kat sinki. Bukan dia tersumbat ke nanti kalau sinki kan minyak-minyak tu kan boleh tersumbat tak dia? Okay, so ada bahan yang boleh dibuang kat dalam sinki, ada bahan yang tak boleh buang kat sinki. Okay, samalah juga dengan sinki dekat makmal. Okay, sinki dekat makmal pun ada bahan yang boleh dibuang dekat sinki, ada yang tak boleh dibuang kat sinki. So kamu tak bolehlah buang sesuka hati. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, okay, kita tengok sini. So kita ada dua ya. Bahan yang boleh kita buang kat sinki makmal, ada yang bahan yang tak boleh kamu buang dalam sinki makmal. Okey. So sila take note. Okey, sila tengok balik dalam buku teks ni. Okey. Bahan yang boleh dibuang dalam sinki adalah cecair. Dia hanya adalah cecair ataupun larutan. Cecair ataupun larutan yang berkepekatan rendah. Maksudnya dia tak berbahaya lah. Contohnya apa? Kalau contohnya dekat dalam makmal, kita ada bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. So ini adalah contoh bahan yang boleh dibuang dekat dalam sinki. Okey. So contoh-contoh bahan yang tak boleh dibuang dekat sinki, okey. Macam tadilah kamu kupas-kupas bawang, kulit bawang kamu buang kat sinki. Dia tak boleh sebab dia adalah pepejal. Samalah juga dengan sinki makmal. Sinki makmal, sisa pepejal tak boleh buang dekat dalam sinki. Bahan yang kurang daripada 5 lebih daripada 9. Maksudnya bahan yang terlalu asid, terlalu beralkali pun sama, tidak boleh. Sebatian pelarut organik, bahan kimia, bahan yang bertoksik, logam berat, bahan sisa organik, bahan buangan radioaktif, bahan meruap dan bahan reaktif. So ini adalah bahan-bahan, contoh bahan yang tak boleh dibuang di dalam sinki. So nanti kalau dalam nota yang kamu cikgu suruh kamu buat tu, buatlah dalam bentuk mind map. Cantik sikit, tak payahlah kamu buat macam esei karangan bahasa Melayu pula. Tak menarik. Buat tu, nota tu kamu yang baca. Bukan cikgu yang baca. So, nota yang kamu buat adalah nota yang akan kamu baca. Okay. So, pastikan kamu buat nota ikut kepada kreativiti masing-masing. Okay. So, kita pergi kepada yang seterusnya.
So, tadi kita ada bahan yang boleh dibuang kat sinki, bahan yang tidak boleh dibuang kat sinki. Itu contohnya macam bahan-bahan yang dekat-dekat dalam makmal. Okey, so saya nak tanya kamu pula. Okey, macam mana contoh ni kan kita ditugaskan dekat makmal untuk bedah tikus. Kita bedah-bedah contohlah nanti kamu masuk form 6 kan. Bedah tikus. Lepas tu tikus tu dia adalah salah satu sisa biologi. Sisa biologi tu maksudnya sisa secara azali dia adalah yang boleh dikompos, yang boleh apa namanya kita panggil urai dengan sendiri. Tapi boleh ke sisa-sisa ni kita buang terus kat dalam sinki? Aina, boleh tak kita buang macam tu kau bedah-bedah tikus? Tikus tu kau buang je kat sinki. Boleh tak Aina? Tak boleh. Boleh. Kalau contohnya kamu ada bahan-bahan yang kaca, sarung tangan, okay? Kalau mu tengok kat galeri sains ni dia kata dia bagi tahu kita. Okay, apa contoh-contoh bahan sisa biologi? Bahan sisa biologi dia merangkumi bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan salah lah tadi saya definisikan. Okay. So, bahan sisa biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan, okay, atau bahaya biologi. Okay, maksudnya bahan sisa biologi contohlah kamu buang bangkai dekat sinki. Bangkai tersebut dia akan mikroorganisma akan datang untuk mereputkan dia. Bau pun akan orang busuk. So maksudnya tak sesuai. Dia boleh membawa kemudaratan dekat kamu. So contoh selain daripada itu, okay, kita ada medium kultur, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. Okay, benda-benda itu bahaya. Contoh kalau kaca yang pecah, bika yang pecah, sarung tangan yang dah gunakan, boleh ke buang? Tak boleh. Okay. Dia ada bekas khas. Okay. Jom kita lihat bagaimana kita menguruskan sisa biologi. Okay. Sisa biologi, okay. Nama untuk menguruskan sisa biologi tersebut, kita panggil dia sebagai prosedur operasi standard. Okay. Prosedur operasi standard ataupun SOP dia lah dalam bahasa Inggeris, operational standard operational procedure. Dalam bahasa Melayunya prosedur operasi standard. Okay, bagaimana untuk menguruskan pelupusan bahan biologi di dalam makmal. Okay, sebelum kita tengok bagaimana dia punya prosedur tu, kita lihat dulu. Okay, ada berapa kategori bahan sisa biologi. Yang ini tolong buat dalam bentuk jadual ya, nota kamu. Tolong buat dalam bentuk jadual. Okay, so kita ada 4 jenis sisa bahan biologi. Bahan yang pertama, kategori yang pertama adalah peralatan tajam. Contohnya apa? Contohnya picagari, jarum, bilah skalpel. Picagari, jarum dan bilah skalpel. So ini ada 3 contoh lah. Kategori ini. Kamu kena ingat ya, kategori ini apa jenis bahan sisa biologi. Sekejap lagi cikgu nak tanya tau. So, bagaimana kita nak uruskan picagari, jarum tu selalu dekat mana tu? Kalau selalunya kita ada buat dekat hospital kan? Dekat hospital kan banyak guna picagari, banyak guna jarum. Macam mana dia uruskan sisa biologi tersebut? Tengok kat sini. Kita boleh masukkan ke dalam bekas khas. Masukkan ke dalam bekas khas yang mana bekas khas tersebut kita letakkan bekas sisa tajam. Dan dia tidak di autoclave. Di autoclave tu maksudnya dia tidak di sterilize sekali. Dan bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilipuskan. Sebelum kita lipuskan dia akan selalunya kan nampak tak kalau macam dekat hospital, dekat ward kan ada tong sampah yang berwarna kuning. Kalau perasan lah tong sampah yang warna kuning itu adalah selalunya doktor akan buang semua picagari dalam tu. Okey. Siapa yang dah masuk kalau saya tu? Oh, dah ramai. Okay, Assalamualaikum semua yang baru masuk. Jangan lupa isikan link kehadiran yang cikgu bagi ya. Isikan link kehadiran yang cikgu sambil dengar tu.
Okey, Muizzuddin. Oh, yang sini semalam Pok Den tu ke? Muizzuddin. Ah? Muizzuddin semalam yang namanya Pok Den tu kamu ke? Ah. Oh, dah tukar nama. Awak tukar nama. Tadi Haji. Saya nak tanya, pernah tak nak panggil apa ni? Muiz ke, Zudin ke, Den ke apa ni? Muiz. Muiz saya nak tanya Muiz. Muiz, kalau macam kau dekat apa namanya hospital, pernah masuk tak dekat bahagian ward tu? Dia ada tong warna kuning, perasan tak? Perasan? Perasan? Selalu boleh ke buang sampah biasa juga dalam tong kuning tu? Tak. Selalu orang buang apa dok? Selalu kan orang buang apa kat dalam tu ya? Tak tahu aku. Apa cikgu? Siapa yang buang selalu kat situ? Selalunya nurse kan, buang sampah. Sampah apa yang dibuang Tak tahu aku. Tak tahulah cikgu. Golf, Kan Golf. Siapa ni? Kan Golf ni siapa nama ni? Satish Kumar Rizwan. Ramailah hari ni. Alhamdulillah. Okay. So, apa-apa pun. Okay, contohnya kalau macam lepas je doktor tu cucuk kamu. Jarum pijagari ataupun jarum yang lepas suntikan tu, dia akan buang dekat dalam tong yang berwarna kuning. Okay. Sebelum dilupuskan. Kalau perasan lah kan. Kalau perasan, siapa yang pernah perasan tak? Dekat hospital dia ada tempat pelupusan yang kat belakang tu. Dia bahagikan dah siap-siap. Mana bahan kimia, mana bahan-bahan peralatan jarum-jarum tu semua suntikan tu semua tempat lain, kaca-kaca dia tempat lain. Dia ada khas tau. Kalau perasan dekat bahagian forensik. Kalau pergi ke hospital Teluk Intan ada bahagian kat belakang sekali. Cuba tengok. Okay, so kemudian kategori B. Kategori B kita ada pepejal yang tidak tajam. Kategori A pepejal peralatan yang tajam tau. So kategori B pepejal tidak tajam yang mana contohnya sarung tangan, tisu dan media kotor. So selalunya macam mana kita nak uruskan dia? Bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik biobahaya. Kemudian dia akan di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. So dia lebih kurang sama sahaja. Tapi beg plastik dia berbeza sebab dia adalah pepejal yang tidak tajam. Bagaimana pula dengan kategori C? Contoh kategori C dalam makmal, kamu ada bangkai ke, organ ke. So dekat mana kamu nak buang benda tu? Benda itu semua, kita akan balut dia. Balut dulu bangkai tu. Soalan ni famous tau keluar yang kategori C ni. Dia famous juga keluar soalan-soalan ni. Mula-mula balut dekat dengan bahan. Contohnya macam tisu lah. Bungkus dia elok-elok dalam beg plastik. Kemudian kita sejuk bekukan sebelum kita lupuskan dia. Kita sejuk bekukan sebelum kita lupuskan dia. Faham kan? Nanti cik lagi cikgu nak buat quiz tau. So semua orang kena bersedia. Faham kan betul-betul. Kemudian yang ketiga adalah kategori B, yang mana kategori B ni contohnya cecair. Contoh cecair, darah ke, serum ke, apa-apa yang kamu uji kat mama dalam bentuk cecair. Bagaimana cecair tersebut kamu nak uruskan, kamu nak buang macam mana? Dia bukan boleh sesuka hati sahaja buang ya. Alif Najmi baru masuk. Assalamualaikum Alif. So darah serum ni kita buat macam mana? Selalu kita akan dinyah kontaminasi. Apa maksud dinyah kontaminasi? Maksudnya dia akan mungkin dia akan letakkan disinfection. Macam yang orang sembuh-sembuh untuk COVID tu, dinyah kontaminasi lah. Secara autoclave. Autoclave ni dia ada satu mesin tau. Dia akan ada mesin yang mana dia akan sterilisekan. Apa itu sterilisekan? Maksudnya dia nak buang segala jangkitan atau bakteria yang ada dekat situ. Kemudian dia akan dilupuskan ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal atau tandas. Maksudnya just buang sahaja dekat sinki. So tak ada masalah. Darah ke serum ke dia tak ada masalah. Buang sahaja dalam sinki. So ada berapa kategori untuk sistem biologi? Kita ada 4 kategori. So 4 tu kena faham ya.
Nanti cikgu soal. Okey, yang kedua. Yang ini adalah carta alih macam mana kita nak buat SOP dia. Dengar baik-baik cikgu cakap. Yang pertama, kita kena asingkan lah pekerja tersebut. Asing-asingkan dia, ikut kategori dia. Kalau dia kategori A tu, kan kita dah bungkus tadi kan. So kita simpan dulu dekat tempat selamat. Okay, kalau kategori B tadi, kategori B apa je tadi ya? Aina, kategori B apa contoh bahan kategori B tadi Aina? Apa contoh bahagian B tadi ya? Tahu tak? Dengar tak apa cikgu cakap tadi? Apa kategori A, apa kategori B, apa kategori C, apa kategori D. Ingat tak? Siapa yang ingat cikgu bagi boleh belanja dia gula-gula nanti naik sekolah. Okay, cepat. Rizwan, apa kategori B tadi? Rizwan, boleh jawab? Ingat balik, apa benda? Benda yang tajam ke benda yang tak tajam? Azila? Benda yang? Sarung tangan. Sarung tangan. Itu contohnya benda yang tak tajam. Thank you Azila. Tanya Azila. Okey. Kategori A apa dia ni? Megat? Oh, megat. Apa kategori A yang megat? Jam. Tentang cucuk. Cucuk, pisah gari, jarum. Betul dah megat. Terima kasih megat. Okey. Saya nak tahu daripada Muiz. Muiz, kalau bahas kategori C apa Muiz? Contoh dia. Ingat, apa kategori C tadi? Kita kata yang kena bungkus tadi. Itu apa tu? Bang? Uji kaji. Bahan uji kaji ataupun bangkai. Okey, terima kasih Muiz. Okey. Bahan kategori D. Apa kategori D? Satish Kumar. Oh, Satish Kumar. Apa kategori D Satish Kumar? Yang cikgu ajar tadi Satish? Boleh? Tak ada. Kategori D contohnya darah. Okey, so kamu kena lihat balik ya nanti ya. So bahan-bahan tersebut kita akan bahagikan lah. Itu kategori dia. So tadi bahagian A tadi kita dah bungkus dengan selamat, kita letak tempat yang selamat. Okey, kemudian pada bahagian B tadi benda yang tak tajam, terus sarung tangan. Macam istilah tadi. Okey, benda itu akan dimasukkan dalam beg autoclave yang kalis bucuk dan di autoclave. Okey, suhu dia adalah 121 tekanan 15 PSI dan 20 minit. Okey. Kategori C. C pula dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam pengejuk beku. Okey. Kemudian, sisa yang telah dikontaminasi tadi dia akan masukkan ke dalam beg bio bahaya. Beg bio bahaya tu macam mana? Beg yang ada hazard tu. Ada lambang hazard. Yang bentuk macam kat hospital tu lah. Kemudian sisa yang telah dibungkus, dilabel, dimasukkan dalam tong bio bahaya. Kemudian tong bio bahaya tadi akan disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Kemudian, langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. So tadi bagaimana kita nak uruskan bahan-bahan sisa. Sekarang ni yang ini cikgu nak ajar kamu. Kalaulah contohnya ada berlaku kemalangan ataupun ada bahan yang tertumpah di dalam makmal. Bahan yang tertumpah di dalam makmal. Apa yang kamu nak buat? So saya nak tanya siapa ya? Azilah selalu kan kalau kat Mak Amar, kalau bahan tertumpah kamu buat eksperimen. Tiba-tiba ada bahan yang tertumpah. Apa benda yang kamu nak buat Azilah? Benda kamu nak buat apa? Bahan kimia pula tu tertumpah? Macam mana? Kamu lap guna tangan ke? Lap guna sapu tangan. Lap dengan sapu tangan. Bahan kimia tu kita lap je dengan sapu tangan. Boleh ke? Tapi nanti sapu tangan tu kena bahan kimia macam mana?
So ingat adalah ilmu yang baru ya Azila yang kamu belajar. Contohnya lah dia kata, kalau masa-masa kamu buat eksperimen, tiba-tiba kawan kamu tertumpahkan bahan kimia atas meja. First step. Step yang pertama, bagi tahu cikgu dulu. Bagi tahu cikgu. Ataupun kalau tak ada cikgu kat situ, pembantu makman. Lepas tu kawasan yang tertumpah tadi tu kamu kata jangan lalu. Kawasan larangan. Lepas tu kan benda tu dalam bentuk cecair kan, kalau bahan kimia kan. Bila bahan kimia tu macam mana kita nak elakkan dia dari benda merebak? So kita gunakan pasir. Kita pasir untuk membentuk sempadan. Kemudian kita dah sekat tu, kaut tumpahan bahan kimia tadi dan buang dengan selamat. Kaut dia buang macam biasa. Itu adalah bahan kimia. Ingat tu ya. Bahan kimia macam mana mula-mula tadi? Bagi tahu cikgu. Lepas tu jadikan di kawasan larangan. Dekat dia dengan pasir daripada merebak. Lepas tu kaut dan buang dengan selamat. Okey. Lapis yang kedua. Lapis yang kedua contoh. Buat eksperimen yang melibatkan termometer. Tiba-tiba tak macam mana terlepas termometer tersebut dan pecah. Adakah kamu tahu bahawa di dalam termometer tu kita ada merkuri? Yang mana merkuri tersebut boleh berlaku keracunan. Yang mana keracunan tersebut bila orang sentuh dia, tahu tak merkuri tu yang dekat dalam termometer tu kalau orang sentuh dia boleh meresap ke dalam kulit dalam kuantiti tertentu. Bila sentuh dia mesti boleh masuk dalam resapan dalam kulit dalam kuantiti tertentu. Dan merkuri boleh menyerang sistem saraf. Selain sistem saraf, salur pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Bahaya tak? Kalau kamu tengok ni bahaya tak Aina? Bahaya tak Aina? Kalau Aina tengok ni, dia boleh menyebabkan pembiakan, sistem pembiakan dan ginjal lah. Bahaya tak? Bahaya. Bahaya Aina. Sebab itu macam mana kita nak handle benda ni kalau pecah? Jangan takut tau. Jangan kamu tu. So apa benda yang kamu nak buat? Pertama sekali Aina. Dan kawan-kawan yang lain. Pertama kita bagi tahu dulu dengan cikgu. Dah bagi dengan cikgu ke, pembantu makmal ke. Macam tadi juga jadikan kawasan tersebut adalah kawasan larangan. Tadi kalau bahan kimia kita letak taburkan dengan pasir. Tapi oleh sebab dia adalah merkuri, bahaya, boleh membuatkan keracunan, kamu tabur dengan serbuk sulfur. Bila kamu tabur dengan serbuk sulfur, untuk apa? Untuk tutupkan tumpahan tersebut. Yang ini tak boleh kaut macam tadi. Yang ini kamu kena call bomber. Ingat tu, kena call bomber. Macam tadi kamu boleh kaut, kamu boleh buang dengan selamat. Tapi yang ini jangan. Kena telefon pihak bomber. Kena telefon pihak bomber. So itu sahaja yang kita belajar hari ni. Sesiapa yang ada buku dah beli buku, tolong buat nota ringkas. Jadi tak nak banyak-banyak. Tak payah yang ini atas dan tak payah salin. Kau salin yang ini je. Kalau dia macam ini pun sama. Ini untuk apa? Kamu cakaplah untuk bahan kimia. Ini saja. Itu yang salin yang panjang-panjang. So sebelum kita habis, saya nak soal sedikit lah. Kalau tengok buku teks ni, kita ada praktis formatif 1.2. So, Asri ingin membuang asid hidroklorik pekat dengan pH 3 ke dalam sinki, tetapi dihalang oleh Selvi. Betul tak tindakan Selvi tu dan kenapa? Betul tak tindakan Selvi tadi tu? Dan terangkan mengapa. Alif Najmi, boleh tak kita buangkan asid yang pekat dekat dalam sinki? Betul tak tindakan Selvi kata, tak boleh, tak boleh. Boleh tak? Betul tak? Tak boleh. Tak boleh. So sepatutnya kita kena buat, kena lupuskan macam mana? So dia adalah hidroklorik pekat, so dia tak boleh buang dekat dalam sinki dengan sesuka hati. So kalau kamu tengok itu adalah bahan yang dilarang buang dalam sinki. Nombor 2.
Tandakan bagi bahan yang boleh dibuang dekat sinki. So, cikgu nak, siapa je? Ramai juga hari ni. Cikgu nak tahu Satish Kumar. Boleh Satish Kumar? Syujan lah. Syujan naik. Syujan? Oh, Syujan. Syujan, are you there? Okay, Syujan. Saya nak tanya Syujan. Okay, antara air suling, asid pekat dan bahan radioaktif, which one yang boleh kamu buang dalam sinki? Yang lain boleh tak? Air suling. Tak boleh. Yang tak lain boleh. asid pekat tak boleh, bahan radioaktif tak boleh. Thank you Syujan. Okay, so pergi kepada soalan nombor 3. Terangkan cara pelupusan bangkai secara ringkas. Terangkan cara pelupusan bangkai secara ringkas. Okay, cikgu nak siapa ya? Dekat sini ada lagi ya. Siapa yang jawab itu? Cikgu bagi penglibatan dalam kelas. Okay, siapa nak jawab? Okay, Rizwan, boleh Rizwan? Boleh tak kamu terangkan balik macam mana kita nak uruskan bangkai? Rizwan, are you there? Tak Boleh. Cikgu tunjukkan, lepas tu kamu baca, boleh? Okey, boleh lah cikgu. Okey, cikgu tunjukkan. Okay, bangkai tu kategori apa dulu? Grade A ke, B ke, kategori C? Yang mana satu? Kategori A ke C? C. Boleh tak explain dengan saya? C. C. Macam mana cara untuk menguruskan kategori C ni? Cuba baca. Dibalut dalam bahan penyerap kertas tisu, dibungkus rapi di dalam beg plastik. Bahaya. Bahaya Lepas tu buat apa? dan disejuk beku sebelum diluruskan. Terima kasih. Okey, tak apa. Kita belajar sama-sama. Cikgu tak marah. Okey, asalkan kamu semua terlibat. Okey. Terima kasih Rizwan. Okey, kita pergi pada soalan nombor 4. Okey. Apa yang perlu kamu lakukan kalau termometer pecah dalam makmal? Okey, kita tengok siapa yang dapat jawab. Siapa nak jawab? Volunteer. Siapa nak jawab? Macam mana kalau termometer pecah? Apa yang cikgu cakap tadi? Farid Danish. Farid Danish. Boleh jawab? Farid Danish, boleh jawab tak soalan ni? Assalamualaikum, Farid. Tak ada? Dayana Fahira Safarul. Dayana. Tak ada juga. Alamak, koma. Cepatlah cikgu nak. Ni. Bagi soalan ni. Muizzuddin lah. Tolong Muiz jawab Muiz. Macam mana kalau pemerintah Saya tak tahu dah cikgu. Alah. Okay, mula-mula. Dia kena bagi tahu siapa dulu? Cikgu. Bagi tahu cikgu. Lepas bagi tahu cikgu, mau pergi mana Menggan? Lepas tu? Jadikan kawasan tu kawasan larangan. Lepas jadikan kawasan larangan, kita tabur. Salah. Tabur dengan apa dulu? Kalau bahan kimia, kita tabur dengan pasir. Pasir tu bahan kimia. Sulfur. Betul. Sulfur. Lepas sulfur, kita nak buat apa? Panggil bomba. Pandainya anak-anak 4 Omega ni. Okey. So, tanya yang hadir hari ni punya kelas dan jangan lupa apa cikgu cakap tadi? Isi link kehadiran. Okey? So, itu sahaja kelas kita hari ni dan jangan lupa macam biasa buku kerja abah kamu dah beli, ayah kamu dah beli, mak kamu dah beli. So, tolong buat. Okey, muka semalam kita dah buat muka surat 1 dengan 2. Okay, hari ni kita nak jawab muka surat berapa pula ya, Aina? Muka surat 4, 5. Okay, 4, 5 ada 6 sikit tu. Okay, 4, 5 tak beli dan lagi cikgu. apa dia tak beli lagi ke Muiz? Saya baru pindah kelas cikgu. Kamu daripada planet mana? PVMA. Tak apa. Nanti maksudnya Muiz lagi lambat Muiz beli, lagi banyak kerja nak kena buat. Okey Muiz, boleh?
Okey, okey. Okey. Sana don't worry. Kita ada 2 minggu lagi untuk bersebuka. So, masa 2 minggu ni tolong beli dan siapkan kerja. Boleh tak semua? Okey. Boleh. Muka surat 4, 5 dan 6. Kalau hari-hari buat, tak banyak pun kerja kamu. InsyaAllah. Sebab yang tadi, soalan tadi cikgu dah tolong jawabkan. Okey. So, jumpa lagi kita lain hari. Okey. Hari ni kelas kamu 1 jam ke 2 jam 1 jam ke 30 minit Siapa tahu? Hari ni kelas kita